Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Alang-alang kita bercerita berkenaan dengan PRK Kemaman, di mana PRK tersebut telah menjadi antara pencetus kritikan terkini Isham Jalil yang membawa kepada pemecatan beliau daripada UMNO. Saya tertarik hendak highlight satu perkara ini yang saya percaya telah pun dibangkitkan terlebih dahulu oleh Sir Azri, dan saya rasa tertarik untuk membawa perkara ini kepada anda semua untuk sama-sama kita fikirkan. Anda perhati tak? Sejak keputusan PRK Kemaman ini kita ketahui, ramai sekali pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional telah memberikan ulasan mereka yang tersendiri berkenaan dengan PRK Kemaman ini. Dan rata-rata ulasan tersebut seolah-olah macam satu hendak downplay kemenangan PAS dekat situ. Yang keduanya macam saya rasa seolah-olahnya macam hendak memujuk diri sendiri, mengatakan bahawa kemenangan PAS tidak signifikan lah, majoriti yang diperoleh itu tidak sebesar mana lah, itu bukan referendum lah, dan macam-macam lagi. Dan kalau kita perhatikan, kita dah mendengar ulasan daripada Fahmi Fadil, kita juga pernah mendengar ulasan daripada Zahid Hamidi sendiri, kita juga ada mendengar ulasan daripada Saifuddin Nasution. Dan yang kelakarnya tuan-tuan sekalian, seorang setiausaha politik pun tiba-tiba nak ulas benda sama juga. Insan yang saya maksudkan ini ialah Muhammad Kamil Abdul Munim, iaitu merupakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan. Dalam erti kata lain, setiausaha kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Di mana beliau ini merupakan setiausaha politik je. Dan kalau tidak menjadi kesalahan saya, beliau merupakan timbalan ketua AMK. Dan pada saya lah, benda ulasan berkenaan keputusan PRK Kemaman ini bukan level dia tahu untuk diberikan sebarang ulasan dan sebagainya. Sebab bukan beliau berada di kedudukan hierarki atas, tapi tiba-tiba beliau pun nak masuk dalam scene juga, nak komen juga pasal PRK Kemaman, mengatakan bahawa keputusan itu tidak signifikan dan macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan bahawa sekalian, benda ini tidak dapat tidak membuatkan saya terfikir tahu. Saya terfikir sebenarnya, adakah terdapat satu ketakutan yang real di kalangan para pimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional, terutamanya Pakatan Harapan, berkenaan dengan keputusan PRK Kemaman ini. Adakah betul PRK Kemaman ini merupakan satu turning point yang sebenarnya ditakuti sangat-sangat oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional itu sendiri? Sebab kalau kita perhatikan, memang kita ada terdengar cakap-cakap berkenaan dengan perkara yang tidak bagus berlaku dalam pejabat Perdana Menteri. Kita ada juga mendengar desas-desus berkenaan dengan segalanya tidak harmoni dalam kem Perdana Menteri itu sendiri dan juga di dalam Parti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Yang ini memang kita dengar sangat-sangatlah, cumanya saya tidak beranilah untuk mengatakan bahawa confirm ke perkara ini ataupun tidak. Tetapi desas-desus itu sangat-sangat kuat, dan ini ditambahkan lagi dengan peristiwa Agus dan Wahab dan macam-macam lagi. Jadinya tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita menaikkan desas-desus berkenaan dengan tidak harmoninya kerajaan pada ketika ini, ditambahkan pula dengan keputusan PRK Kemaman yang tidak menyebelahi gabungan kerajaan perpaduan madani, dan juga ditambahkan dengan seolah-olah macam ketakutan dan juga keterdesakan di kalangan pimpinan kerajaan perpaduan madani ini, tak kira daripada pemimpin atasan ataupun pemimpin bawahan, kita mungkin dapat simpulkan memang ada sesuatu yang tengah terjadi dalam kem kerajaan perpaduan madani ini. Cumanya kita tidak tahu sekuat manakah desas-desus ini, sekuat manakah perpecahan ini sekiranya kalau betul yang berlaku dalam kem kerajaan perpaduan madani ini. Adakah ini cukup sehingga menyebabkan kerajaan ini boleh tumbang? Adakah ini cukup untuk mengakibatkan kerajaan ini gugur? Kita pun tidak tahu. Tetapi bak kata orang tua-tua, kalau tak ada angin, pokok tak akan bergoyang. Kalau tak ada beruk yang menari atas pokok tu pun, pokok itu tidak akan bergoyang. Tapi apa-apa pun, ini cumalah satu pandangan sisi berkenaan dengan keterdesakan yang saya rasa macam agak kelakar daripada pimpinan kerajaan perpaduan madani ini, yang masing-masing cuba untuk memujuk diri sendiri, memujuk para penyokong mereka, memberitahu yang baik-baik saja. Tak ada benda ni kalah pun tak ada benda, biasalah kubu PAS dah bla 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 bla. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita boleh menilai sebab benda yang berlaku ini pasti ada sebab. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, andai kata kalaulah betul kerajaan perpaduan madani ini betul-betul sedang menghampiri penghujungnya, jadi saya pun tak sabar nak tanyakan soalan ini kepada mereka. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?